Hello, Assalamualaikum guys. Hari ini kita order Audi A5 Sportback. Ya, Audi A5 Sportback ni adalah sebuah kereta yang genre dia agak pelik berbanding dengan kereta-kereta yang sedan yang lain. Dia sebenarnya lebih kepada Grand Tour, iaitu sebuah kereta mewah yang boleh dipandu laju dengan sedap. Dan kalau kita tengok, ada beberapa pengeluar yang telah menghasilkan kereta yang lebih kurang sama dengan kereta ini. Kita boleh sebut sebagai Kia Stinger. Ya, telah ditamatkan pengeluaran, dan juga Volkswagen Arteon. Jadi apa beza kereta ini dengan kedua-dua kereta yang saya sebutkan tadi? Sebenarnya, kalau anda perlukan sebuah kereta yang daripada jenama yang mewah, yang menunjukkan anda telah berjaya kepada orang kampung, yang ingin menunjukkan bahawa anda sebenarnya seorang yang sangat berjaya kepada bekas-bekas awet yang telah meninggalkan anda satu ketika dulu, ini adalah kereta Audi A5 Sportback yang sangat sesuai untuk menunjukkan keberjayaan status anda. Seperti biasa, sebelum kami meneruskan bual bicara, sebelum kita membawa berkenaan dengan kereta ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan juga menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Come on, Johnny. Push. Come on, Johnny. Come on. Come on. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Push. Hai. Fuyo! Lajunya kereta dia, yuk. Apa rasa dia? Gunalah minyak Total Energy Squad. Keep your engine younger for longer. Dari segi platform, kereta ini dibina daripada platform MLB Evo, iaitu platform Audi khusus untuk kereta pacuan semua roda. Dari segi saiz, kereta ini memang panjang. Kalau kita tengok kan, daripada depan sampai belakang, kereta ni panjang dia lebih kurang 4757 mm. Lebar kereta ni pula lebih kurang 1834 mm. Menjadikan kereta ini dikelaskan sebagai kelas eksekutif ataupun E-Class. Okey, kita dah bercakap pasal saiz, kita bercakap dari segi kategori. Dan kita nak tengok dari segi rekaan kereta ni. Satu benda yang menarik berkenaan dengan rekaan kereta ini adalah bahagian bumbung dia. Bumbung belakang tu kalau kita tengok, dia habis dekat bahagian ekor belakang. Bumbung, ekor dalam satu garisan. Dalam istilah teknikal kita sebut sebagai fastback, tapi Audi lebih suka gunakan istilah mereka sendiri, iaitu sportback. Jadi, bila kita buka bonet, kita akan membuka dengan sekali bahagian cermin belakang kereta ini. Dari segi bahagian luar, kereta ni bahagian depan nampak macam Audi A5 Coupe, tengah diambil lebih kurang macam Audi A4 sedan, tapi bumbung dengan belakang dia ada rekaan yang tersendiri yang lebih nampak fastback, yang lebih nampak sporty. Dan menjadikan kereta ini lebih menarik ialah frameless door design. Ini menjadikan kereta ini sebuah kereta Grand Tour yang sangat menarik dan best. Untuk varian yang kita uji kali ini, dia datang dengan Extreme Line. Ini bermakna bahagian bumper depan tu datang dengan rekaan yang lebih agresif. Rim 19 inci berbanding rim 18 inci. Lowered suspension dan juga exhaust vent kat belakang yang original. Ya, yang memang original. Serta lampu depan LED matrix untuk Audi A5 Sportback ini. Jadi, kemasan Extreme Line tadi turut diterima di bahagian dalam. Kita ada semi bucket fine napa leather, steering balutan kulit dengan fine napa leather, logo S dekat sini, pedal aluminium dan juga center console yang menerima sentuhan aluminium brush. Dekat door panel ni pula kita dapat suede, kulit suede. Memang sedap bila kita duduk. Menjadikan bila kita duduk dalam kereta ni kita rasa sangat selesa, sangat mewah walaupun
bahagian dalaman tu nampak biasa. Tapi bila kita tengok kualiti bahan-bahan yang digunakan, kita rasa kereta ni memang kereta yang mahal. Tapi pada masa yang sama, walaupun dalaman dia ringkas, tapi Audi turut menawarkan ciri-ciri yang sophisticated pada kereta ni. Dekat depan saya kita ada meter Audi Virtual Cockpit Plus dan juga screen MMI integration, di mana sambungan Apple CarPlay dan juga Android Auto boleh dibuat tanpa menggunakan wire. Dan sistem ni disambungkan dengan juga Audi Audio System yang boleh tahan juga sedap bunyi dia. Dan untuk kereta ini kita mendapat 5 mod pemanduan. Walaupun kita sebut wheelbase kereta ni 2824mm, tapi bila kita duduk di belakang, ini adalah masalah kebanyakan kereta Continental. Dia tak rasa luas sangat. Tambahan pula, ruang kepala saya ni nampak tak berapa tinggi sangat. Dan ada satu perkara yang mengganggu saya sebenarnya, iaitu hum di bahagian tengah. Walaupun hum ini kita tahu kereta ni diperlukan hum untuk ciri all-wheel drive dia, tapi dia rasakan menjadikan ruang kat kaki kita ni agak sempit. Walau bagaimanapun, ruang kaki dekat depan ni boleh tahan luas, boleh tahan selesa. Dan base seat untuk kereta ni, terutama di bahagian belakang, selesa. Cuma itulah, dia tak berapa luas sangat. Dan ada beberapa ciri lain yang turut ditawarkan seperti aircon vent, kita boleh kawal suhu aircon kat sini, soket 12V dan juga USB Type-C yang berada dalam center console dekat bahagian depan ini. Untuk di bahagian belakang, dia ada lebih kurang 460 liter ruang kargo. Dan kita boleh buka dia punya ruang kargo tu dengan menggunakan power tailgate. Jadi ruang kargo ni kita boleh besarkan menjadi 1300 liter bila kita lipat semua seat yang dekat bahagian belakang. Boleh tahan luas juga kereta ni. Selain tu, armrest juga menawarkan ruang untuk kita mungkin letak handphone dan juga tempat meletak minuman yang secara individual. Nampak menarik. Audi A5 Sportback ini menggunakan enjin 4 silinder EL888 generasi ketiga yang menghasilkan sekitar 246 horsepower dan juga 350 Nm torque seawal 1600 rpm. Memang power enjin ni. Dan enjin ni dipadankan dengan menggunakan sistem hybrid 48V. Dari segi kuasa, 246 horsepower dan juga 350 Nm torque ni mungkin nampak biasa-biasa, tapi dari segi penggunaan bahan api, sekiranya kita bawa laju hentam gila-gila macam yang saya bawa, saya boleh dapat lagi sekitar 12 km per liter. Dan ingat, memang saya bawa laju betul lagi tu. Dan kalau kita tengok figure rasmi yang dikeluarkan oleh Audi, bacaan yang paling baik untuk kereta ni ialah sekitar 14 km per liter. Saya percaya kalau kita bawa lagi jimat, lagi slow, lagi berhemah, 110 ke 120, kita boleh dapat 15, 16 ataupun 17 km per liter tu dengan sesenang hati saja. Dari segi pecutan, 0 ke 100 boleh dibuat dalam masa 7.2 saat. Manakala hal laju tertinggi kereta ni adalah sekitar 245 km sejam. Dah laju sangat dah tu untuk sebuah kereta Grand Tour. Dan bila kita bawa kereta laju, perkara pertama yang kita kena titik beratkan ialah keadaan brake dia. Untuk brake disc di depan, dia menggunakan brake disc sebesar 13.3 inci, manakala dekat belakang dia menggunakan brake disc sebesar 13 inci. Bila kita main brake kereta ni memang sumpah serius sedap. Walaupun kita bawa slow, dia punya menggigit tu kadang-kadang kita rasa wow, memang betul-betul dia gigit. Kalau setengah orang yang tak biasa dengan brake yang kereta ni, dia akan rasa macam terlebih agresif pula. Tapi bagi kita yang sentiasa bawa laju, brake tu memang cukup best, cukup padu. Dia punya nyah pecutan ataupun brake daripada 100 kepada 0 ataupun kita berhenti dalam keadaan statik boleh dibuat dalam jarak 34 meter. Memang best brake kereta ni. And then kita bercakap pula dari segi handling ataupun pengandilan. Yang pertama kita kena ingat, kebanyakan kereta Audi ataupun kereta Volkswagen, chassis dia ada rigidity yang sangat tinggi. Jadi bila kita duduk belakang,
memang orang belakang tak akan rasa suka sangat. Dia akan rasa melantun-lantun, rasa keras. Dan kekerasan chassis ini hanya akan menjadi sangat sedap bila kita bawa laju. Dan saya rasa itulah tujuan dia keraskan chassis, untuk kereta ini dibawa laju dengan selesa, dengan yakin, dengan confident. Dan ada beberapa ciri lain yang menjadikan kereta ini bertambah tak sedap dari segi keselesaan. Yang pertama, tayar dia. Tayar dia 19 inci, tapi dia punya persen ataupun aspek ratio adalah daripada siri 35. Yang memburukkan keadaan ialah dia menggunakan sport absorber serta lowered suspension. Jadi bila kita lalu ban macam ni, aduh, rasa bergoyang-goyang jugalah kan. And then tapi ditambah pula dengan steering yang memang sangat reaktif, bila kita lalu dekat selekoh, kita boleh dapat respon chassis yang sangat bagus di bahagian belakang. Kita akan rasa memang chassis ni akan sentiasa mematuhi kita punya input steering sepanjang masa. Okey, untuk suspensi di bahagian depan, Audi menggunakan suspensi multi-link dekat depan. Biasanya orang lain pakai depan ni pakai McPherson saja, dan multi-link ni dia memang khusus untuk bahagian belakang. Tapi Audi dia gunakan semua roda ni multi-link. Ini bermakna bila kita selekoh laju-laju, kita boleh mengekalkan sudut pada camber, caster dan juga toe. Jadi bila kita masuk selekoh laju-laju macam ni, sudut-sudut tadi tak berubah dan kita boleh masih membelok dengan yakin. Ditambah pula kereta ni ada sistem pacuan all-wheel drive. Bila kita bawa laju, contohnya macam 2-3 hari lepas saya dah bawa laju, dan ada beberapa kereta Continental lain yang cuba mengejar saya. Tapi bila di selekoh, saya boleh menekan pedal minyak dengan yakin. Manakala kereta-kereta lain terpaksa menekan brake. Itulah perbezaan utama bila kita menggunakan all-wheel drive dan juga multi-link di bahagian roda depan. Dari segi keselesaan, ada satu benda yang saya tak berapa selesa, iaitu seat depan yang kita guna sekarang. Seat depan ni dia sedikit keras dan juga bolster yang digunakan tu terlalu besar serta tak boleh diubah. Kalau kita boleh ubah macam BMW, saya rasa dia lebih sedap, lebih selesa. Dan keadaan ini menjadikan kadang-kala bila kita memandu selama 2 jam atau lebih, kita rasa penat sedikit. Dalam aspek keselamatan, Audi menawarkan ciri pre-sense untuk bahagian belakang dan juga blind spot warning untuk bahagian sisi. Serta ciri-ciri ini turut datang dengan ciri rear cross traffic alert, passive auto cruise, rear camera dan juga front parking sensor. Terdapat satu ciri lain yang turut ditawarkan, iaitu speed reminder. Sekiranya kita tengah bawa laju, tiba-tiba kita lalu kawasan yang perlahan, yang memerlukan kita bawa perlahan untuk keselamatan, sistem keselamatan Audi ni akan mengingatkan kita dengan menghantar satu reminder serta meminta kita melepaskan pedal minyak. Contohnya daripada 110, kita masuk kawasan 60, dia minta kita slow down. Jangan laju-laju, nanti polis saman. Okey, kelemahan kereta ni, yang pertama-tama kalinya ialah harga dia. Harga dia sekitar RM460,000 on the road. Memang cukup mahal kereta ini. Dan kereta ini sebenarnya walaupun harga dia mahal, dia tidak menawarkan beberapa ciri yang lain yang sepatutnya ada pada sebuah kereta mahal. Yang pertama, seat dia ni, dia tak ada ventilation pada seat. Dengan harga tu sepatutnya dia menawarkan ventilation pada seat. Yang kedua, dia hanya menawarkan sistem audio, Audi Audio System. Sepatutnya dengan harga dalam julat harga ini, Audi sepatutnya menawarkan speaker daripada yang jenama mahal seperti Harman Kardon ataupun Bang & Olufsen ataupun Bowers & Wilkins. Barulah sedap. Okey, kepada siapa kereta ini perlu dipertimbangkan ataupun patut beli? Yang pertama yang saya fikir ialah kepada pemandu yang pernah satu ketika dulu memandu kereta-kereta sport sebagai kenderaan utama dalam hidup mereka. Contohnya, mereka pernah ada Volkswagen Arc. Mereka pernah memandu Audi TT. Selepas mereka berkahwin, mereka perlukan ruang. Mereka perlukan space untuk ruang yang lebih besar untuk membawa ahli keluarga yang lebih ramai. Maka kereta ini adalah pilihan yang lebih baik, yang lebih tepat. Dia masih mengekalkan sebuah kereta yang sport. Boleh dipandu laju, sedap dibawa kat selekoh, power serta boleh tahan jimat juga. Dan pada masa sama, dia masih menawarkan keselesaan pada hal laju tinggi, iaitu satu ciri yang tak ada pada kereta-kereta sport kebanyakan. Sekian saja review kami berkenaan dengan Audi A5 Sportback.
Sehingga kita berjumpa lagi kepada pendengar, penonton ataupun pembaca Mekanika yang masih belum menekan butang subscribe, menekan butang like dan juga menekan butang share. Sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, subscribe dan juga share dekat YouTube, TikTok, Instagram dan juga Facebook kami. Sekian saja review kepada kami. Bye-bye dan jangan lupa untuk WhatsApp saya untuk bertanyakan tentang Audi A5 ini. Bye-bye.